Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Kita baiki niat kita betulkan niat kita. Okey, insya-Allah kita mula. Okay, sebelum tu saya daripada DCTS Consultancy. Okay, boleh tengok dekat pin tu dan juga baju saya sendiri. Okay, DCTS merupakan dermaga kru team support, konsultan juga yang buat camp motivasi, program-program sekolah dan sebagainya. Dan sekarang sebabkan musim PKP, so kita buat usrah ni lah. Tajuk hari ni adalah keuntungan dalam bersedekah. Kita pergi dulu pada sedekah terlebih dahulu, iaitu maksud sedekah itu sendiri adalah pemberian dilakukan dengan bertujuan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, apa bezanya pula dengan hadiah? Hadiah ni pun kita memberi sesuatu kepada orang, yang mana benda tu memberi manfaat kepada orang lain. Tapi bezanya adalah tujuan dia. Tujuan dia iaitu hadiah ni kita beri sebagai tanda kasih sayang, tanda kita menghargai dia, tanda kita satu pujian ataupun kenangan. Kan macam kita kalau kita pergi program-program ataupun ada ceramah datang, dapat sedikit hadiah, orang kata macam itulah macam hadiah kan. Itu sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda penghargaan kerana dah bagi ceramah dekat budak-budak. Itu hadiah. Kalau macam sedekah pula, apa-apa sahaja yang kita bagi dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, kita bagi sumbangan dekat masjid dengan harapan dapatlah sumbangannya bermanfaat kepada orang lain. Itu antaranya lah. Itu macam sedikit perbezaan antara sedekah dan juga hadiah. Tapi konsepnya lebih kurang sama, memberi manfaat. Bezanya adalah tujuan sahaja. Itu sedekah dan hadiah. Sedekah ni wajib ke? Sedekah ni wajib, iaitu wajib untuk zakat fitrah dan harta. So bila zakat, itu adalah sedekah yang wajib. Yang selebihnya adalah sedekah yang sunat. Contoh, kita senyum orang, kita bagi apa, kita senyum dekat orang lain, kita bantu orang lain kan. Ada orang tegur, kenapa kau bad mood ke, tak senyum ke? Kita pun senyum, atau kira tu sedekah. Tapi janganlah pula guna konsep sedekah ni, apa senyum ni sedekah bila kan biasa kan siapa lelaki lah pergi solat Jumaat kan. Bila pergi solat Jumaat tu kan tolak kan, dia punya tabung masjid yang kecil tu, cari tayar bawah tu tolak. Saya pernah buat. Tapi bila dapat tegur, ada orang tegur, saya pun macam oh salah dia macam kita tolak, kita mengharapkan duit, betul tak? Duit masuk dalam tabung tu. Sebab kan konsep senyum tu sedekah, dia senyum kat tabung tu. Macam yang sebelah tu dia tengok, dia pun senyum juga kan. Tu masalah kat tu. Okay, next. Apa perbezaan antara sedekah dengan hadiah? Okay, macam saya cakap tadi lah. Kalau sedekah diberi pada orang tertentu seperti fakir dan miskin. Kalau hadiah ni beri pada siapa sahaja. Lepas tu digalakkan pada bila masa bagi sedekah. Dan kalau hadiah dilakukan masa dan sebab tertentu. Macam cakap tadi lah, kalau macam hadiah kita bagi pada berceramah kan, sebab dia dah datang bagi ceramah dan sebagainya. So kita menghargai apa yang dia lakukan, tu hadiah. Kalau sedekah, bila-bila masa kita nak buat dan sebagainya. Kalau sedekah hukumnya apa? Hukumnya sunat. Kalau hadiah hukumnya harus. Tu je beza sedekah dengan hadiah. Okay, next. Bila dikatakan keuntungan dalam bersedekah, apa yang dimaksudkan dengan keuntungan? Apakah yang dimaksudkan dengan keuntungan? Tapi sebelum tu saya nak terangkan ni jenis sedekah. Jenis sedekah. Senyum. Okay, yang pertama senyum. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, menyelesaikan masalah orang lain. Keempat, membuat perkara yang menghalangi jalan. Kelima, yang kita selalu buatlah, wang dan harta. Keenam, kita memberi perkhidmatan kepada orang, khidmat. Jadi bila kata keuntungan dalam sedekah, kita kena faham konsep keuntungan ni bukan semestinya kita akan dapat duit sahaja. Kalau tengok kan, jenis sedekah ni pun wang dan harta tu nombor 5. Wang dan harta tu nombor 5. Nak katakan tak semestinya bila kita bersedekah kita akan mengharapkan keuntungan yang kita dapat di sedekah tu adalah wang juga. Tak semestinya. Lagi satu, kita kena faham konsep sedekah ni, orang kata apa, adab dia lah. Antaranya adalah kita punya niat yang first. Niat paling penting. Kita bersedekah untuk apa? Betul tak? Kalau kita bersedekah dengan harap dapat balasan, tapi bila kita dapat, kita rasa macam kenapa tak dapat balasan? Kenapa kita tak dapat something daripada apa yang kita buat, kebaikan kita buat? Sedangkan bila sedekah ni, kita bagi contoh, kita bagi RM5 kat orang. Kita bagi RM5, maksudnya kita gunakan wang dan harta lah. So bila kita gunakan wang dan harta, tak bermaksud kita juga akan dapat wang dan harta balik. Allah dia akan balas setiap kebaikan yang kita buat, baik di dunia ataupun di akhirat. Dia akan balas walaupun kita tak minta. Tapi bila kita berhadapan dengan manusia, kita jangan harapkan mereka akan balas dengan apa yang kita buat. Contoh, kita cakap dia, kita bagi RM5 kat orang, janganlah kita harapkan something daripada dia.
hatta terima kasih pun kita tak boleh. Sebab kita ikhlas, niat kita ikhlas, kita tak mengharap apa balasan, termasuklah lisan dan juga perbuatan ataupun persepsi lah. Macam contoh kan, kita bagi RM1, lepas tu kita harapkan orang fikir kita ni baik. Macam baik juga dia ni, sedekah RM5, orang lain semua RM1 lah. Dia mengharapkan macam tu, baik lisan, perbuatan ataupun hati, mana-mana tak harapkan apa-apa. Tapi Allah akan bagi juga. Walaupun hamba dia tak minta, Allah akan bagi juga. Dan kadang, perasan tak, bila kita bagi sedekah, orang cakap terima kasih, kita cakap no, tak apa. Nak katakan orang macam tu dia faham konsep sedekah sebenarnya. Mereka faham hatta terima kasih pun mereka tak nak sebenarnya. So saya bagi RM5 ni, dah urusan kita sampai sini je, kita tak nak ada apa urusan dah. Nak katakan macam tu lah. Betul, sampai tahap ada orang dia bersedekah, tangan kiri jauh belakang, tangan kanan dihulukan. Nak katakan sampai macam tu sekali, dia punya ikhlas tu. Ada pula lagi yang paling ekstrim, nak tunjukkan dia tak nak menghindarkan pada penyakit hati seperti riak dan sebagainya. Dia sedekah pada saat orang lain tak ada lah. Macam contoh solat Jumaat kan, solat Jumaat kan ramai, solat Jumaat memang ramai. So kadang ada orang datang ke masjid, dia letak je tu, tu pergi, datang pergi kan. So kadang ada orang dia sanggup tunggu masjid tu kosong, baru dia letak dia. Sampai macam tu sekali konsep ikhlas tu. Jadi bila kita bersedekah, terus kita kena faham balasan kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak semestinya berdasarkan apa yang kita akan bagi. Kalau kita bagi duit, tak semestinya kita akan dapat duit. Dia akan jadi macam-macam. Contoh kita tengok ada orang dia ada mak ayah lagi, betul. Tu antara nikmat keuntungan juga yang Allah bagi. Tapi kita tak perasan. Sebab apa? Sebab kita mengharapkan kita bagi duit, kita akan dapat duit. Tu jadi masalah juga sebenarnya. Sebab bila kita bagi duit, tak semestinya kita dapat duit. Kalau kita usaha ke arah A, tak semestinya kita akan dapat A. Sebab perancangan Allah itu lebih baik. Kita tak tahu apa yang terbaik. Kita rasa okey, A ni lagi bagus kot. So kita pun bagilah A. Kita usaha ke arah A. Sama macam konsep sedekah, kita bagi duit dengan harapan kita nak duit juga. Itu masalah juga sebenarnya. Sedekah ni kita bantu orang lain, tapi pada masa sama Allah akan balas pada kita yang terbaik. Kalau mungkin waktu tu Allah nak bagi kita kesihatan kepada kita ataupun kepada orang-orang kita sayang, seperti bapa, adik-beradik dan sebagainya, Allah akan bagi. Tapi kita tak nampak. Sebab apa kita tak nampak? Sebab kita rasa tak boleh lah, nak duit jugalah sebenarnya. Sebab kita rasa macam nikmat kesihatan tu tak cukup berbanding nikmat harta. Kita nak juga harta berbanding nikmat kesihatan. So kadang kita lupa, kita ada adik-beradik yang baik sanggup membantu. Itu juga antara keuntungan dalam kita bersedekah, dalam kita tak perasan. Sebab kadang-kadang kita kena faham, ada benda yang kita dapat tak semestinya milik kita. Kan pernah dengar ayat tu kan, tak semua harta atau wang yang kita ada ni milik kita. Dia ada sebahagian daripada orang lain. Dalam contoh, kita ada duit, contoh dalam simpanan RM50,000. RM50,000 tu tak sebenarnya tak semua RM50,000 tu 100% kita punya. Dia ada bahagian-bahagian pada orang lain. Cuma kita dapat dekat kita. Benda tu kita dapat. Kita kerja dah kita dapat. Allah memudahkan urusan untuk kita dapat duit tu. Tapi macam Allah nak tengok, pada sama dia adalah satu nikmat. Kita dapat duit simpanan RM50,000 tu adalah nikmat. Tapi pada masa yang sama, Allah nak tengok, hamba aku ni macam mana? Adakah dia nak makan seorang, ataupun dia dah faham konsep saling membantu antara sama lain, iaitu melalui sedekah. Sebab tu ada sedekah wajib, iaitu zakat dan fitrah. So mereka bayar. Faham tak konsep? Faham? Sedekah tu wajib untuk zakat dan fitrah. Zakat, fitrah dan harta. And then ada pula sedekah yang sunat. So macam mana dia nak gunakan harta tu untuk bantu orang-orang yang memerlukan. Saya tengok jauh-jauh. Kita tengok Ustaz Abid Liu tu. Saya memang orang kata Ustaz Abid ni antara saya admire lah. Ustaz Abid memang saya admire. Saya hari tengok dia punya post, saya tengok baca review caption memang panjang-panjang. Kita tengok macam mana Ustaz Abid ni sendiri turun padang. Dia buat suatu account bank, CIMB Bank tak silap saya, sumbangan untuk dia membantu orang-orang lain kat luar sana. Alhamdulillah mendapat sambutan. Sebabkan tu juga beliau mampu untuk turun padang dan beri banyak bantuan kepada orang yang memerlukan, lagi daripada musim PKP ni. Itu antara contoh sedekah. Dia bukan saja memberi wang dan harta, dia memberi makanan keperluan. Dan seterusnya, Ustaz Abid Liu dia menyelesaikan masalah orang lain, betul tak? Dia menyelesaikan masalah orang lain sebab bila dia berikan makanan, dia berikan keperluan asas yang di mana orang lain tak dapat beli, sebenarnya dia menyelesaikan sedikit masalah orang lain. Sebab orang lain dia tak tahu nak, dia tak ada kerja, tak ada income, kadang bantuan pun tak sampai. Tapi sebabkan dia dah menyelesaikan masalah melalui bantuan untuk sedekah dengan keperluan asas. Tapi dia tak bagi duit, dia bagi keperluan asas lah, macam beras dan sebagainya. Benda tu akan menyelesaikan masalah orang lain. Itu antara konsep sedekah yang Ustaz Abid Liu banyak buat. Dia turun padang sendiri, dia pergi ke rumah-rumah, dia tak buat senarai panjang, satu list. Dia tengok ada berapa ribu orang yang tak dapat bagi bantuan dekat luar bandar dan juga dekat bandar. Dan seterusnya Ustaz Abid Liu juga buat perkhidmatan lah kan. Sebab dia pergi ke satu tempat, dia susun lori semua macam mana, dia pergi ke hospital untuk bagi bantuan, ada ekor, barang PPE dan sebagainya. Dan akhirnya baru buang dah harta. So kalau macam ada kita nampak, pernah tak macam kalau kita dekat jalan raya kan, kita nampak ada benda-benda yang berbahaya.
Contoh macam kayu-kayu lah, paling ketara setakat ni kayu lah, kayu. So macam mana bila kita nampak kayu tu, apa reaksi kita? Adakah kita akan tengok saja ataupun kita nak buang kayu tu daripada orang lain langgar? Kalau kereta kemungkinan tiada masalah, tapi kadang motor, sebab saya pun penunggang motosikal, so kadang benda tu ada masalah, kita tak sempat nak elak, kita terlanggar. Kalau kita elak pun kemungkinan kita pula kena langgar. Zuri macam tu. Jadi kalau kita buang kayu tu pun tak dia sebagai sedekah sebenarnya. Dia sebagai sedekah. So bila dikatakan keuntungan dalam bersedekah, kita kena faham keuntungan ni boleh jadi kita dapat kat dunia satu, kita boleh dapat kat akhirat semestinya. Tapi kita kena faham, bila kita melabur, ia bergantung pada cara kita melabur. Kalau sedekah ni pun, keuntungan dia pun tengok juga bergantung pada kita. Kalau kita nak dapatkan keuntungan kat akhirat, first paling penting lah niat kita kena ikhlas. Sebab bila niat kita tak ikhlas, dia akan jadi merosakkan kita punya, merosakkan kita punya ibadah. Sebab sedekah ni pun dia sebagai satu ibadah. Bahkan sedekah ni pun antara amalan yang dapat membantu kita ketika kita di alam barzah. Dapat membantu kita ketika di alam barzah. Di saat kita diseksa, tapi sebabkan kita pernah bersedekah kepada orang lain, dan orang lain pula memanfaatkan apa yang kita bagi. Contoh, kita bagi kita Al-Quran pada orang lain kan, atau apa bahan bacaan, ataupun kita sedekahkan kerusi kepada orang yang tak boleh nak solat secara berdiri, so dia solat secara duduk, ataupun kita sedekahkan dia, atau kita belikan dia sebuah kenderaan, motosikal dan sebagainya, dengan harapan dia boleh ada pengangkutan sendiri kan. Kita niatkan sebagai satu sedekah. So benda tu akan beri manfaat pada kita ketika kita mati, sebab kita akan dapat pahala yang berterusan. Kita sumbang. Lagi paling best bila kita sedekah dalam pembinaan masjid. Contoh pembinaan masjid, kosnya bukan lebih kurang 5 juta ataupun 2 juta. Dalam 2 juta tu kita sedekah lebih kurang RM500 ataupun RM300, mana-mana kemampuan kita. Dan bila masjid tu dibina, dah ramai orang solat, tu bayangkan berapa banyak pahala akan terus disambungkan. Pahala yang berterusan. Kita dah mati sekalipun, kita akan dapat pahala yang berterusan, pahala yang berterusan. Itulah konsep keuntungan dalam sedekah. Tapi kita tak nampak. Sebab apa? Ada orang, mostly ada orang dia bersedekah dengan harapan dia dapat duit. Tu masalah. Okay, kalau cerita pasal duit, okay, saya cerita kisah kawan saya, dia pernah cerita. Waktu tu dia antara sebahagian daripada orang yang menguruskan jenazah. Dia ada macam tim lah, tim Ruasat tu. Dia ada tim dia. So waktu tu dia daripada Kajang tak silap saya, daripada Kajang dia pergi ke Hulangat tak silap. Ke Hulangat tak silap. So makan masa betul. So dia ada RM50 tak silap saya, dia ada RM50. So bayangkan daripada Kajang ke Hulangat dengan RM50 nak makan apa semua. So dia survive. So pada waktu tu tak silap saya, dia nampak ada seorang ni dia memerlukan. Dia nampak ada seorang yang memerlukan makanan tak silap dia cek makanan tak silap saya. So kawan saya ni dia bagi sedikit duit dia. Saya tak sure, saya tak ingat berapa dia bagi, tapi tak sampai 50 lah. Nak katakan dia bagi tu, sedangkan dia pun memerlukan duit tu, betul tak? Sebabkan dia ada perlukan duit minyak, nak patah balik, pergi alik, nak makan apa semua. Orang kata keperluan diri dia lah, dengan RM50 saja nak survive. Tapi dia mampu lagi bagi kat orang lain. So waktu tu bila dah selesai semua urusan, dia rasa macam dia baru perasan dia punya bajet dah kurang. So bajet dah kurang, tapi tak apa, dia teruskan juga macam biasa. Dia pergi kat Ulangat tu, dia settlekan semua urusan jenazah, semua kat situ, dia solat jenazah dan sebagainya. Dah settle jenazah kat sana tu, ada orang bagi dia RM50 balik. Faham tak konsep tu? Nak katakan dia tak dah spend sampai RM50 pun. Dia spend mungkin, saya tak ingat nilai dia berapa, tapi tak sampai 50, tak sampai 40 pun. Tapi nak katakan dia bagi walaupun tak banyak, tapi Allah tunjukkan something dekat dia supaya dia sedar. Mungkin kebetulan dia dapat duit jugalah RM50, tapi pada masa sama Allah tunjukkan dia sesuatu perkara yang dia tak nampak. Yang dia bila kita dapat benda tu, baru kita sedar. Macam satu ketukan lah dekat diri kita, macam tok, baru kita bersedar. Macam tu kat konsep keuntungan. Sebab hari ni ada orang dia mengharapkan keuntungan tu dekat dunia saja, tapi dia lupa dekat akhirat. Sebab apa? Dia kata konsep keuntungan tu dekat dunia, first dia mengharapkan something daripada orang lain berdasarkan keuntungan dia. Mungkin boleh jadi dia bersedekah tu dia mengharapkan pujian. Mungkin boleh jadi dia bersedekah tu untuk mengharapkan orang lain nampak kebaikan dia. Mungkin dia bersedekah tu dengan harapan orang akan bagi benda yang sama dekat dia. Itu akan menjadi masalah kepada diri dia untuk mendapat keuntungan di hari akhirat. Kat dunia Allah akan dapat, Allah akan bagi, tapi kat akhirat dia akan rugilah. Dia akan jadi seorang pelabur yang rugi. Dia melabur. Tapi sayangnya sebabkan niat dia tu, dia nak mengharapkan balasan daripada orang lain. Niat dia dah lari daripada niat asal, bukan kerana Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Benda tu akan menyebabkan dia punya pelaburan tu rosak. Pelaburan dia rosak dan bahkan keuntungan dekat akhirat tak ada. Itu yang akan rugi sebenarnya. Sebab asalnya sedekah ni dia boleh bantu diri kita untuk ketika di hari akhirat. Dia boleh bantu kita. Antara amalan yang paling mudah kita bantu ke orang lain, dan pada masa sama ganjaran dia juga sangatlah banyak.
Macam cakap tadi kan, first kita boleh bagi sedekah apa? Senyuman. Satu, senyuman. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Macam mana amar ma'ruf nahi munkar? Contoh, kita nak pergi solat, amar ma'ruf nahi munkar, dua perkara yang berbeza. Amar ma'ruf ajak kebaikan, nahi munkar tegur kesalahan, tegur dosa dan sebagainya lah. So amar ma'ruf kan, kita nak pergi solat Jumaat ataupun nak pergi solat berjemaah. Okay, sebab sekarang musim PKP, kita tak boleh lah. Okay, kita nak ajak seorang ahli keluarga kita sendiri baca Quran kan, tu ajak kebaikan, tu lah amar ma'ruf. Kita ajak kebaikan, kita panggil adik kita, dek sini je, ambil Quran siap-siap semua. Dia tengah main game, tiba-tiba kita ajak baca Quran dan so macam dia dah siap-siap, dia siap-siap apa semua, dah pakai telekon, dah tiup-tiup sikit itu. So dia pergi, dia pun sudah dah baca Quran dah ada kat sini. Okay, jom kita baca daripada surah Duha sampai surah An-Nas. Dia baca ramai. Itu kira sebagai mengajak pada kebaikan lagi daripada musim PKP ni lah. So saya ambil situasi yang di mana pada musim PKP ni kita boleh buat. Okay, nahi munkar pula macam mana? Nahi munkar kita menegur kesalahan. Ingat, kita menegur ni menegur dengan harapan dia kembali kepada Allah, bukan menegur dengan cara buatkan dia jauh daripada Allah. Tu jadi masalah. Sebab mostly kalau kat Insta ni, saya selalu tengok ramai orang dia menegur secara kecaman, secara menghukum dengan harap. So benda tu buatkan orang akan jauh daripada agama sebenarnya. Tu satu kerugian. Asalnya boleh jadi sebagai satu sedekah, tapi sebabkan kita salah konsep tentang nahi munkar, kita akan jadi sebagai satu sedekah lah. Kita akan jadi sebagai satu sedekah, dia akan jadi sebagai satu dosa pula untuk kita. Sebab apa? First, sebab kita kecam orang, buatkan orang benci Islam. Kedua, kita pula hukum dia seolah-olah kita ni Tuhan. Itu masalah. Elok menjadi sedekah, itu nahi munkar, tapi sebabkan kita salah konsep, dia jadi salah. So nahi munkar macam mana? Kita nampak ada seorang ni, dia kawan kita sendiri, tak jauh pun, lagi musim PKP ni kan. Contoh paling ketara, dia buat TikTok. TikTok dia okey, tak ada masalah, tak ada gelik, tak ada apa, semua okey. Tapi ada certain tubuh bahagian dia terdedah. So kita nampak benda tu, kita pun tegur, ini salah ni, nak post tak ada masalah, tapi janganlah, kita kena tahu limit kita lah. Kita nak tahu limit kita kan, tak ada masalah. Nak TikTok kan masalah, pergilah TikTok, tapi janganlah sampai kita tak perasan kita punya aurat dah terdedah, kita nak post juga. Kena check dulu. Kalau rasa dah okey, baru post. Jangan terdedah pun. Tu nahi munkar. Kita tegur dia dulu. Dia ada peringkat-peringkat dia, tapi tu tajuk lain lah. Okay, Nat. Sedekah yang ketiga kita boleh bagi untuk mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat adalah menyelesaikan masalah orang lain. Yang ni biasa kita nampak tu lah. Kadang kita ada masalah, kita stres, kita mampu nak hadap seorang-seorang. So kita pun cari seorang kawan yang kita percaya, kita pun cerita dekat dia. Dia cerita kat dia, and then dia bagi satu tips, boleh jadi satu tips, boleh jadi satu nasihat kepada kita, boleh jadi dia ada sentiasa ada dengan kita dengan harapan kita tak down. Tu antara cara untuk menyelesaikan masalah orang lain. Mungkin dia menyelesaikan masalah keluarga kita sendiri, menyelesaikan masalah kawan-kawan kita, dan paling penting orang lain tu juga adalah diri kita sendiri. Itu menyelesaikan masalah kita sendiri. So kena faham, bila keuntungan dalam sedekah, jangan fikir wang dan harta je. So saya rasa yang kelima tu saya tak payah terangkan pun tak apa, sebab kita selalu buat asal sedekah je kan, wang dan harta kan. Kita akan cuma kau selalu sedekah seminggu berapa? Ya, kau dah sikit seminggu sedekah sebab tak duit tak banyak. Tu salah konsep lah sebenarnya. Sebab dia tak faham yang sedekah ni ada banyak lagi. Boleh jadi dia senyum, boleh jadi amar ma'ruf nahi munkar, boleh jadi menyelesaikan masalah orang lain. Yang keempat, itu membawa perkara yang menghalang jalan. Macam cakap tadi, boleh jadi kayu, boleh jadi batu yang besar tiba-tiba terletak pula dekat tengah-tengah jalan kan. Biasa highway lah, kalau macam lori, ada barang-barang dia, kadang ada barang dia jatuh. Ada barang dia jatuh, risiko untuk penunggang motosikal dan juga pemandu kereta kalau dia kemalangan. Dan akhir sekali, perkhidmatan. Macam saya konsultan kan, di CTS Consultant sini kami buat perkhidmatan. Itu ni antara sedekah yang kami buat. Bayangkan, kami buat perkhidmatan, kami pergi ke sekolah-sekolah. So kami sampai ke satu ilmu. Mungkin ilmu tu tak banyak, macam saya pun tak banyak sangat pengalaman. So tapi ilmu tu bermanfaat kepada pelajar-pelajar ataupun mana-mana pelajar peserta yang kami datang program kami ataupun kami pergi kepada mereka. Benda tu bermanfaat dan mereka aplikasikan. So itu antara sebagai satu sedekah lah. Sebab itu perkara yang kami sumbangkan, kami berikan kepada orang lain, dan ianya bermanfaat kepada orang lain. Dan itu cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu kalau konsultan saya ni di CTS ni, dia paling penting Ustaz Azizi lah. Dia akan cakap supaya kita jaga niat, kita buat kerana Allah. Simple je. Itu antara starting lah, orang kata cara permulaan. Buat kerana Allah. Sebab kita tak nak keuntungan kita ni dekat dunia je. Kita akan dapat kat dunia. Bayangkan kita buat sedekah ni, orang akan puji, betul, orang akan puji. Salah ke orang puji? Tak salah. Tapi bila puji secara berlebihan jadi masalah. Dia akan datangkan penyakit hati kepada kita. And then kalau orang nak harga apa, contoh kita bersedekah kan, nak tagak gambar, tak ada masalah, post lah kat Insta pun tak ada masalah kan.
Sebab benda tu benda baik. So bila benda-benda baik kita nak post dekat media sosial tak ada masalah. Macam suka Ustaz Abil dia kata anak dia ada Facebook, so dia nak anak dia tengok yang benda-benda baik saja. Sebab tu dia selalu post. Tapi orang selalu salah faham tu lah. Dia akan fikir kita ni riak dan sebagainya. Riak ni dia melibatkan hati. So bila melibatkan hati kita tak boleh predict kan. Kadang-kadang kita rasa benda tu macam riak, tapi tak boleh cakap riak. Contoh kita sedekah kan, tangkap gambar ni, tak gambar phone, tak gambar sedekah. Sambil sedekah tak gambar. Kita mesti dia riak. Kita boleh kata dia riak, tapi perbuatan tu boleh menjerumuskan dia kepada riak. So dia cakap ada kita boleh tegur, tapi tegur jangan direct kata dia ni riak. Kau ni riak sangat pahal. Kita selalu cakap yang tu kan. Dia cakap hati-hati sikit, takutkan kau dia tak gambar ni, hati kau niat pada lain lah, masalah juga. Cakap macam tu kat dia, bagi dia faham konsep. Jangan terus cakap riak, sebab nanti dia pening. Konsep riak ni manusia boleh baca ke? Sebab riak ni penyakit hati. Penyakit hati kita sendiri tahu. Kadang kita sendiri pun tak tahu. Sebab tu saya satu perumpamaan yang Ustaz Anim bagi, iaitu riak ni nak detect riak ni kan ibarat mencari semut hitam pada waktu malam. Pada waktu malam yang gelap. Tu nak detect sifat riak, penyakit riak ni dalam diri kita. Susah tak? Susah. So kita baiki je lah niat kita, niat kerana Allah. Kalau niat something lain, contoh kita niat nak bantu orang lain, tapi end up akan kembali pada Allah kan. So tuan ada niat pada Allah juga. Walaupun kita sebut aku nak bantu dia ni, tiba kita kenapa aku nak bantu dia? Aku patut buat kerana Allah. Bila kita bantu orang lain, bantuan tu bermanfaat kepada dia. So itu antara konsep kita membantu, memberi perkhidmatan. So benda tu boleh kira sebagai niat kerana Allah juga. So jangan fikir niat kerana Allah tu sekat niat kerana Allah. Apa-apa saja niat yang terus relatekan, orang kata niat saja apa-apa, tapi ianya mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak ada masalah. Adab sedekah, memberi sedekah kepada orang yang patut menerimanya, seperti orang alim atau fakir yang soleh, ataupun orang-orang yang susah lah. Jadi itu saja tajuk saya pada hari ini, iaitu keuntungan dalam bersedekah. Terima kasih kepada CTS Consultancy sebab bagi peluang dan ruang kepada saya. So terima kasih sekali lagi kepada yang sudi tengok. Mudah-mudahan bermanfaat hatta walaupun 1%. Okey, itu saja daripada saya, Raja Putra Nabi Koyum bin Raja Sunan Purba Putra daripada CTS Consultancy, Derbaga Protein Support. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang kalau hidup lagi. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.